أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kita masih membaca lagi kitab yang sama, Al-Arba'in Aziziyah, di tahun 2023 Masihi, di mana insya-Allah kita si lama lagi akan khatam. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat, kurniakan kepada kita qudrat untuk sama-sama dapat melaksanakan ibadah salatul maghrib berjemaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian. Jadi insya-Allah pada hari yang mulia tu kita akan sama-sama baca kitab ataupun kitab hadis pada hadis yang ke-35, muka surat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadzal dini iqbalan wa idbaran ala wa inna min iqbali hadzal din an tafqaha qabilatu bi asriha hatta la yabqa fiha illa al-fasiqu aw fasiqani dhalilan fahuma in takallama quhira wa tuhida wa inna min idbari hadzal din an tajfuwa al-qabilatu bi asriha فلا يبقى فيها إلا الفقيه والفاقهان فهما ذليلان إن تكلم قهرا واضطهدا ويلعن آخر هذه الأمة أولها ألا وعليهم حلت اللعنة حتى يشرب الخمر علانية حتى تمر مرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل قولوا يومئذ ألا وريتها وراء الحائط فهو يومئذ فيها مثل أبي بكر وعمر فيكم فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر 50 ممن رآني وآمن بي وأطاعني وبايعني رواه الطبراني. Panjang hadisnya tuan-tuan. Yang membaca pun penat juga. Panjang. Kalau majlis bacaan hadis tuan-tuan memang kena baca laju. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca laju sebab sebenarnya nak kepung khatam bacaan hadisnya atau kita baca slow-slow lah. Jadi maksudnya daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi agama ini datang maksudnya diterima, dan pergi ditolak. Ketahuilah antara penerimaan agama ini ialah satu kabilah yang kesemuanya mendalami ilmu melainkan seorang atau dua orang fasik yang sangat hina. Apabila mereka berdua ini berkata-kata, nescaya akan dipatahkan dan ditundukkan. Manakala daripada penolakan agama ini pula ialah satu kabilah yang keseluruhannya menjauhkan diri dari ilmu melainkan seorang atau dua orang faqih ulama, malangnya mereka berdua dianggap hina. Dan apabila mereka berkata-kata, nescaya akan dipatahkan serta ditundukkan. Generasi bagi umat ini juga akan melaknat generasi pertama, yakni para sahabat. Ketahuilah bahawa bagi mereka itulah ditimpa laknat, sehinggalah mereka itu meminum arak dalam keadaan terang-terangan. Kemudian apabila seorang wanita melalui di hadapan sekumpulan manusia, salah seorang daripada mereka akan bangun dan menyelak kain wanita itu seperti menyelak ekor biri-biri betina. Pada hari itu seorang akan berkata, alangkah baiknya jika engkau melakukannya di sebalik dinding. Lelaki yang berkata-kata ini pada hari itu umpama Abu Bakar dan Umar di sisi kalian. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan
dan mencegah kepada kemungkaran pada hari itu, baginya ganjaran 50 orang yang melihatku kemudian beriman denganku dan mentaatiku serta berbaiah denganku. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ia adalah maksud bagi hadis ya. Jadi kita akan hurai satu persatu daripada setiap kalimat-kalimat yang dilafazkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani tu, memang hadisnya ada dua riwayat yang bila disambungkan dua-dua sanadnya adalah dhaif, yakni lemah. Hadis yang lemah kerana ada perawi yang matruk. Dalam istilah ilmu hadis lah. Dan ada beberapa ulama ada yang menolak, tapi bila kita lihat secara realiti, bukan kita lihat sudut hadisnya, sudut perawinya apa kita lihat, tapi kita lihat pada sudut realiti. Nabi sebut sesungguhnya agama ini, yakni agama Islam, iqbalan tu datang. Maksudnya mereka tu menerima dan kadang-kadang ditolak. Ialah sifat agama. Memang kadang-kadang kita nak cuba dakwah orang, nya akan diterima atau ditolak. Wa imma diterima ataupun ditolak. Yang macam ni aja. Ala wa inna min iqbali hadzal din, dan Nabi berikan contoh. Ketahuilah bahawasanya penerimaan agama tu macam ni, Nabi beri alamat. Dia akan beri alamat bahawasanya tafqaha al-qabilatu. Maksudnya akan ada satu kabilah. Kabilah itu adalah satu kaum, satu penduduk setempat. Mereka akan menerima agama tu bi asriha, dengan secara ramai-ramai, hatta la yabqa fiha illa al-fasiq atau fasiqan, kata Nabi. Sehingga akan satu kaum yang menerima agama, mereka menuntut ilmu agama, sehingga akan yang fasik tu hanya tinggal seorang dua orang. Maksudnya minoriti lah. Jadi bahasa Nabi tu kita kena faham, yang nak sebut minoritinya orang fasik. Orang yang fasik tu adalah orang yang melakukan dosa-dosa dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil dan melazimi ke atasnya, dan mereka tu adalah fasikun zalilan. Zalilan tu maksudnya hina dan keji. Jadi Nabi kata in takallama quhira wa tuhida, dan bila mananya berkata-kata, contohnya berkata-kata untuk apa? Untuk menjatuhkan agama. Dia berkata untuk apa? Untuk melawan arahan agama. Kata-katanya apa? Untuk menghina agama. Kelak apa akan terjadi? Quhira wa tuhida, nya akan ditundukkan. Quhira tu nama Allah Qahhar, menundukkan. Qahhar. Quhira lah maksudnya ditundukkan dengan hujah-hujah daripada orang yang berilmu. Waktu hidahnya akan dikalahkan, dipatahkan, segala hujah-hujahnya akan dipatahkan. Jadi kita lihat zaman kita itu banyaknya orang-orang fasik timbul, dan mereka tak bangkit tak melawan umat Islam. Sebab kita kena bersedia nuntut ilmu, bukanlah semata-mata untuk berlawan dengan orang, tapi nuntut ilmu tu sebenarnya adalah untuk diri kita, untuk kita mengislahkan hati kita, untuk menambahkan kefahaman di dalam agama. Dia paling utama sebenarnya, untuk kita dapat rasa zauq di dalam diri kita, rasa halawatul iman, rasa halawatul iman dengan apa? Dengan tuntut ilmu lah, dengan mengenal Allah, dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Bila kita gabungkan ilmu-ilmu yang mana dah diturunkan kepada kita daripada zaman Nabi, zaman sahabat, sampailah ke zaman kita tu, makanya akan menambahkan keteguhan dan kukuh dalam kita beragama. Kalau kita tu si kukuh fahaman agama kita, dicuit sikit saja oleh orang, boleh jadi sesat kita. Boleh jadi sesat. Contohnya kita ada golongan-golongan liberal ataupun golongan etis. Mereka telah mengatakan kepada Nabi tu marah diri Nabi, tapi dia si tahu time zone tu masalah. Sebab apa? Si pernah pun dalam Quran sebut macam ni waktu solat tu, waktu solat pun disebutlah, tapi kena nya si syumul tu maksudnya nya meliputi seluruh dunia. Sebab nya beri soalan apa? Macam ni dengan kutub utara dengan kutub selatan. Di sia satu harinya macam 6 bulan siang, 6 bulan malam. Macam ni solat katanya. Persoalan tu. Macam ni sebenarnya solat. Dalam keadaan tu 6 bulan siang aja. 6 bulan lagi malam. Aku pula saya dapat satu hari 6 bulan tu kira sehari lah. Sehari malam, sehari siang.
Sehari saja ibarat 6 bulan dah bagi kita perkiraan masa. Jadi ulama-ulama berijtihad bahawasanya orang yang hidup di dekat dengan kutub utara tu, ataupun yang dekat dengan Greenland, apa nama negara dekat-dekat berdekatan saja, mereka tu perlu ikut waktu yang dekat dengan mereka, dekat dengan negara mereka, ataupun setidaknya boleh ikut jam Mekah. Ya, dua kaul ulama-ulama contemporary. Ya, ijtihad lah. Cuma tadi kisahnya saya mau dengar ijtihad. Saya mau dengar adakah Nabi tu tahu tentang benda tu. Akhirnya ada jawapan tuan-tuan dalam kajian-kajian para ulama bahwasanya Nabi pernah sabda, ada sikit hadis tentang Dajjal. Nabi kata bila Dajjal turun, satu hari bersamaan dengan setahun. Satu hari bersamaan dengan setahun. Satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan seminggu, dan kemudian barulah macam biasa. Para sahabat tu berfikir, sehari bagai setahun. Dan sahabat terfikir dengan logiknya, tanya, ya Rasulullah, kalau sehari macam setahun, macam ni kami orang solat. Macam ni kami nak solat. Maka Nabi jawab apa? Uqduru biqadrihi, ataupun hitunglah ikut kadar kemampuan kalian. Maksud Nabi tadi, Nabi dah nampak visionnya dengan tu satu mukjizat Nabi juga. Di antara mukjizat Nabi tadi, Nabi dapat tahu benda tu akan berlaku, dan masa depan kelak kita dapat tahu macam ni nak tentukan untuk malam ke siang, sebab kita dah ada jam dan sebagainya. Walaupun hadis tentang Dajjal memang ada khilaf ulama lah tentang penafsirannya. Ada ulama takwil, ada ulama ambil sebagai zahir, ya kita tolak tepilah. Tapi kalau kita ambil zahir seperti pandangan Imam Nawawi, Imam Nawawi kata hadis tu kita ambil zahir je, sebab hadisnya dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi syarahkan hadis ya, dan dia kata ambil yang zahir je. Bila nya ambil zahir, maka tadi Nabi kata hitunglah waktu solat ikut kemampuan kita orang. Contohlah memang sehari kita esok tadi siang aja. Bilanya siang aja, apa kita pula kita hitunglah guna jam. Oh, tok dah masuk waktu zuhur. Tok waktu siang. Jadi kita ikut ijtihad kita melalui masa yang ada sebelumnya. Raya kaedah yang kita kena tahu. Cuma tadi nak matahkan hujah daripada etis tadi, nak kata kalau Nabi si tahu tentang time zone, kena Nabi sebut tentang solatlah ikut kadar kemampuan kalian. Kadar kemampuan dia kadar, cuma kita nak tentukan masa. Jadi Nabi dah tahu dah tentang mukjizat ataupun tentang masa hadapan macam ni. Jadi mereka tu akan cari cara celah-celah untuk berhujah dengan umat Islam dan sebagainya. Cuma kita sangat sedihlah bila kita lihat keadaan dakwah di barat. Di barat tu ada pendai-dai yang famous. Contohnya Bro Daniel Hakikaju, Muhammad Hijab, dan kalangan-kalangannya Uthman Farouk dan sebagainya. Brother Syamsi tu kita suruh nanggar video debat-debat saya dekat Speech Corner ya. Tidak tahu ada masalah bila mana ada salah seorang mereka tu berfahaman dengan fahaman Wahabi Madkhali. Wahabi Madkhali tu memang wujud tuan-tuan. Bukan kita akan dapat nafikan. Ada orang kata saya tu hantulah pasti. Boleh buka YouTube cari Rora, Dr. Rozaimi Ramli menyebut tentang aliran Madkhali. Aliran Madkhali tu nya mengacau sin dakwah. Bila mana di negara barat Islam is minority. Bila minority, setidaknya sepatutnya ketepikan masalah khilafiyah, masalah-masalah kunut ke, masalah-masalah akidah ke, masalah-masalah mazhab, tolak tepi. Kita fokuskan di situ adalah menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi bila mana sidak geng-geng Madkhali tu, aliran Madkhali tu nya tetap juga mau berbahas tentang isu khilafiyah, maka ialah dakwah di Eropah kena tu, di barat, di US dan UK sedang berlaku perpecahan. Berlaku perpecahan. Kesian. Bila saya lihat keadaan sidaknya bila berpecah, patutnya dakwah sidak tadi sama tadi, ketepikan benda khilaf, kita setuju Islam, jangan nak kafir-kafirkan orang, kita teruskan dakwah. Tapi masalahnya sidaknya dapat menerima penerimaan perbezaan dalam Islam ataupun penerimaan orang lain. Isunya tadi adalah isu kerana mereka mengatakan Deobandi adalah syirik. Deobandi syirik. Apa Deobandi tu tuan-tuan? Deobandi tu nya adalah satu madrasah di India, Pakistan, Bangladesh. Kalau senang cerita tuan-tuan dengan jemaah tabligh, jemaah tabligh yang lahir daripada aliran Deobandi.
Deobandi itu adalah madrasah Dars Nizami, maksudnya pun sistem. Dalam Deobandi memangnya terlalu banyak sehingga akan berlaku perpecahan di dalaman sidanya. Kalau cerita panjanglah sejarah sidanya tu. Deobandi tu ulama-ulama mereka tu menghasilkan beratus ribu hufaz yang hafal Quran, sehingga dihantar ke seluruh dunia. Dan tempat di Malaysia tu yang mengambil aliran Deobandi, Madrasah Seri Petaling. Kalau tuan-tuan mahu tahulah, Madrasah Seri Petaling. Aliran Deobandi tu memang menghasilkan alim ulama yang kelas dunia. Bukan lahirkan ulama-ulama cikai-cikai, ulama kelas dunia yang boleh berbahasa Arab, yang boleh berbahasa Urdu, yang hafal Quran dan hafal kitab-kitab. Ya, Madrasah Deobandi. Deobandi itu. Kalau yang kita tengok ulama-ulama Deoband yang pure, arwah Tuan Guru Nik Aziz. Dia lepasan daripada India. Dia adalah orang yang belajar pure Deoband. Termasuk juga dengan ustaz yang Bollywood tu, Ustaz Haslin Bahrin. Dia pun daripada Madrasah Deobandi. Kalau tuan-tuan mau anak belajar Deobandi tu, nya ada pro and con lah. Nya pun kelebihannya daripada sudut ilmu sidaknya memang power. Dah boleh cakap Urdu, boleh kiahoy kotahe apa semua ya. Kuch hotahe, saya mahir. Tahun pertama saya akan belajar bahasa Urdu dengan bahasa Arab. Karena guru-guru sidaknya bahasa orang Pakistan. Dan ternyata ilmu mereka tu memang sangat-sangat power lah dalam ilmu hadis sidaknya. Sebab Deobandi tu memang aliran yang sangat-sangat orang kata berpower lah di dunia tu, agak berpengaruh. Ada seorang ulama dari Kuwait yang pergi ke Pakistan, India, Bangladesh, dia tu ulamanya Qari, dia antara qurra yang famous di Kuwait. Syekh apa namanya lupa saya. Dia terkejut, dia madah orang bukan Arab boleh lahirkan penghafal Quran yang banyak. Amazing katanya. Itu sangat amazing. Sangat hebat, takjubnya. Yang malah orang yang daripada Deobandi tu mengalahkan orang Arab. Mengalahkan orang Arab. Jadi sebenarnya amazing lah dengan usaha yang dipolah oleh aliran-aliran Deoband. Tapi cuma aliran Deoband tu memang ada perpecahan sedikit. Perpecahannya daripada Brelwi. Brelwi tu ada perpecahan lagi kepada Jamaah Tabligh tu, furuknya perpecahan. Tapi sebenarnya tu okey dengan aliran Deobandi yang lain. Dan Deoband tu pun ada di India, Pakistan, Bangladesh, semua ada. Dan di South Africa. South Africa pun ada Darul Ulum Zakaria di Afrika. Jadi bila mana saya mengkritik mana Deobandi tu syirik apa semua, itu adalah tuduhan yang sangat berat kepada aliran-aliran Deoband secara umum. Sebab ialah tidak Maulana daripada Deoband tu. Kalau nak dapat gelaran Maulana tu tuan-tuan kena belajar Deoband lah 8 tahun baru dapat Maulana. Kalau Maulana ajalah. Maulana. Kalau mau dapat Maulana, belajar 8 tahun dulu, khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru dapat title Maulana. Ya, sebenarnya pun sistem. Jadi Maulana yang duduk di UK ya, saya lupa nama seorang Maulana tu, Maulana Halim. Mereka menjaga sin dakwah dekat UK. Maulana Halim diutuskan daripada aliran Deobandi. Bila dia dengar ada orang pendakwah di US mengkafirkan orang daripada ulama Deoband, makanya sautnya madahnya jawab, bukan Deoband sesat, jadinya ialah dia tu tengah polemik di antara pendakwah sinun yang mengajak tadi, kalau kita mau bahas khilaf kita bahas, tapi kalau kita nak teruskan dakwah. Kerana apa? Kerana di negara barat tu nya pun apa tu suasananya kita minoriti, kena kita perlu bergaduh katanya. Sedangkan kita boleh mengajaknya ke dalam agama Islam tanpa kita cetuskan khilaf-khilaf, pergaduhan, perbezaan mazhab dulu adanya. Jadi kita perlu ketepikan dan faham dalam fiqh dakwah. Fiqh dakwah. Jadi bila orang-orang fasik tu memang banyaklah bangkit di barat tu memang banyak bangkitnya orang-orang yang banyak menghina dan banyak mencaci agama. Wa in min idbari hadzal din, dan Nabi sambung lagi, dan daripada tanda-tanda penolakan agama adalah tajhuwa qabilah bi asliha, dan mereka tu menjauhkan diri daripada ilmu. Kalau kita tengok kita tengok adakah masyarakat sudah mula menerima ilmu ataupun menolak ilmu? Kalau yang menerima ilmu, maka banyak orang akan menuntut ilmu.
untuk ilmu agama lah, ilmu agama dan sebagainya, duduk di masjid dengan kuliah ustaz-ustaz, ataupun bila kita pula program daurah datang semua. Tapi dalam scene ataupun suasana di Sarawak tu agak kurang. Semacam di Semenanjung lah, kerana Semenanjung banyak pondok, situ pondok masih kurang. Sehingga kan ada fala yabqa fiha, tidaklah hanya tinggal dalam kabilah tersebut kecuali 2 orang yang alim sahaja. Maksudnya ada beberapa ustaz, ulama yang ada, yang pun bilanya bersuaranya kena anuk. Bilanya bersuaranya kena anuk. Itulah zaman yang Nabi sebut tu zaman penolakan ilmu yang sangat bahaya. Hadis tu ada kaitan dengan hadis yang kita baca sebelum tu, yang mana Nabi sebut yakhrujuna, orang yang akan innan nas dakhalu fid din afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Orang yang akan masuk agama tu masuk dalam keadaan bondong-bondong, yang keluar pun sama. Jadi ada ulama menafsirkan bahawasanya maksud hadis tu yang awalnya dimaksudkan adalah para sahabat. Para sahabat yang menerima ilmu, belajar ilmu, apa semua, tuntut ilmu. Kemudian zaman makin ke zaman, akhirnya berubah zaman penolakan ilmu. Bila zaman penolakan ilmu tu, sampailah Allah akan mencabut nyawa-nyawa ulama. Ulama-ulama dimatikan, ditarik rohnya, ilmu mereka akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ada orang lagi dah yang dapat mengambil manfaat daripada mereka. Kerana ulama-ulama tu mereka tu ada keberkatan dan dijamin pewaris Nabi. Pewaris Nabi, jadi mereka tu adalah orang yang memegang risalah Nabi SAW. Jadi sebablah kita kena muliakan sidaknya. Mulia. Tapi akhirnya bila zaman penolakan ilmu, ulama tu saya dah orang peduli dah. Contohnya Syekh Qardawi meninggal lah. Siapa je ambil tahu? Bila artis Korea meninggal, kini tu apa, bila artis pun hal, contohnya yang viral ni tu, sudah penuh Facebook, pak mesti berhenti. Tapi bila ulama meninggal, masyarakat awam mesti ambil tahu pun. Ia adalah di antara tanda-tanda akhir zaman. Ulama semakin diketepikan dan tidak diendahkan peranan-peranan mereka, sedangkan peranan ulama tu sangat penting. Kita dengar peranan ulama seperti Syekh Qardawi, Imam Syekh Qardawi tu, walaupun ada kontroversi sedikit, tapi apa usahanya dia dapat didik Kuwait jadi negara yang sangat tegas dengan agama. Nyasik duli. Kadang-kadang ada negara Arab tu terlalu lembut, macam Saudi siap pakil kan. Saudi, Oman walaupun ada kerajaan, ada raja, ada kuil di Sia, ada sinagog, tempat ibadah orang Yahudi ada di Sia. Di Oman. Saya pernah pergi gereja di Oman. Saya tanya dengan driver, apa ya? Gereja. Ada gereja juga situ dua hal. Yang dah ada. Kira rasanya nak mula keterbukaan dalam agama. Kalau di Kuwait, mereka tu agak tegas. Jadi bila tentang Islam saya tegas. Dan sebenarnya saya akan kompromi dengan apa-apa aliran, apa-apa fahaman yang sesat yang akan bantras. Semuanya adalah daripada didikan Syekh Al-Imam Al-Qardawi. Ada seorang ulama Qaradiri ke apa namanya, ulama seorang. Maka peranan ulama tu sebenarnya sangat besar untuk mendidik umat. Tapi bila mana masyarakat yang menolak sidanya, maka ialah akan timbul apa orang kata, kebinasaannya mereka. Sehingga kan kata Nabi wa yal'anu akhiru hadhihi al-ummah, dan umat di akhir zaman tu yang akan melaknat umat yang di awal. Umat di awal siapa? Tidak para sahabat lah. Tidak lain. Umat yang di awal tu Nabi dan para sahabat dilaknat ceritanya. Terutama Syiah. Syiah pun dah laknat dengan para sahabat kerana laknat atas sebab politik. Kalau Syiah tu kita dapat nafikan kerana Syiah mereka melaknat Sayyidina Aisyah, melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kerana apa? Kerana politik. Politik, doktrin politik yang diajarkan. Yang bila kita bacakan macam kena Syiah tu berjaya molah satu negara. Kalau kita fikir, bila kita bacakan sejarah Syiah tu, ini semua bermula dengan politik. Politik daripada Abdullah bin Sabah dan macam dia
mainkan sentimen kepada masyarakat dekat apa nama tu, Basrah, dekat Iraq sini, bermain dengan sentimen sehingga akan mereka tak percaya, dan mereka tak pulang memanipulasikan kitab-kitab tersebut sehingga akan mereka percaya juga. Dahsyat bila kita bermain dengan sentimen tu. Sebenarnya ada satu kiasan tu, ada orang sebutkan tentang macam ni, ajaran sesat tak boleh timbul. Ajaran sesat tak boleh timbul bila mana seseorang Allah berinya kelebihan boleh bercakap. Bilanya diberi kelebihan boleh bercakap, orang dengar kewibawaannya, nya main cakap saja. Contohlah dalam sikit kaum, Dr. Mazhar ada beri satu perumpamaan. Ada seorang lelaki hidup di satu kampung, dan kampung yang saya ada agama. Diimbatnya berfikir-fikir, yang mudah dengan orang kampungnya, wahai orang kampung, kita tu ada Tuhan, katanya. Orang kampung pun, tidak apa-apa nak, ada Tuhan. Soalan pertama yang akan keluar daripada mulut orang kampung, ya, macam ni rupa Tuhan. Bela je. Macam ni rupa Tuhan. Jadinya balik ke rumahnya fikir, macam ni rupa Tuhan. Maka manusia tu ada khayalan. Bilanya ada khayalannya berfikir macam ni rupa Tuhan. Tuhan tu mesti contoh. Ini apalah. Sebab ialah dalam agama-agama lain, contohnya agama Buddha, agama yang daripada Cina, Tuhan siap spesialnya muka sebenarnya. Kerana ia adalah khayalan daripada otak sebenarnya. Bila daripada khayalan, dia lukislah muka Tuhan dia macam sikit-sikit, macam orang Thailand. Dan rasanya pun patung. Spesial muka Cina. Jikalah patung Cina tadi, agama Cina, patung negro kan lain teruk dari jauh gila ya. Contoh macam di Afrika kan, di Brazil Jabadah, ada patung Jesus kulit hitam. Sebab itu resis sikit bah. Semua terima Jesus tu nya orang nya Jews, nya Yahudi. Bangsa Bani Israel, Nabi Isa. Tiba-tiba dia masuk ke golongan ini, mukanya kena muka orang Eropah. Bila pergi ke belah Afrika, kulit hitam pulangnya. Pergi ke negara Cina, orang Cina pulangnya. Sepet mata Jesus. Jadi itu semua khayalan. Dan sebabnya Nabi, lukisan muka Nabi dan para sahabat dihukumkan haram untuk dilukiskan atas menutup pintu kerosakan. Sebab semua orang ada imajinasi masing-masing. Bila saya baca dalam sirah nabawiyah ataupun syama'il, bila saya membayang muka Nabi, masing-masing akan lukis. Bila lukis, ini satu yang benar. Jadi sebabnya menutup pintu kerosakan, ulama' mengharamkan melukis muka Nabi. Melukis sisi dibenarkan. Kerana takut salah. Takut kelak akan jadi fitnah. Sebabnya caknya membayangkan Tuhan akhirnya macam biar muka Sayyidina Ali pun ada dekat Syiah. Syiah tu ada gambar Sayyidina Ali, gambar Sayyidina Hasan, gambar Sayyidina Hussein pun ada, dilukis-lukis istilahnya, gambar-gambar Ahlul Bait. Tapi semua tu sentimen lah, permainan sentimen. Tapi akhir zaman tu umat generasi kita tu kelak mereka melaknat bukan kerana politik, bukan kerana sentimen, tapi kerana apa? Kerana kekurangan kefahaman dalam agama. Melaknat para sahabat. Sedangkan para sahabat tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat redha terhadap Allah, Allah redha terhadap mereka, memang jamin syurga. Ala wa alaihim halat al-la'nah hatta yashrabul khamra alaniyah. Dan sehingga mereka ini lepas dia dah melaknatnya, minum khamar dalam keadaan terang-terangan. Si malu-malu lah minum depan orang. Bukan minum biasa, bukan minum cola, minum khamar, minum arak. Alaniyatan secara terang-terangan, tanpa ada rasa malu. Bila sebut tentang alaniyah tu, saya teringat kisah ada seorang daripada keluarga di Hainan, Hadramaut Hinun, Syarif Abdullah namanya, Syarif Abdullah Bazuhair ke apa namanya, lupa saya. Nya hidup pada zaman di mana masih ada sultan daripada keluarga Bani Al-Kathir. Keluarga tu, dia tu sultan. Sultan tu nya suka polah benda-benda mungkar. Suka polah benda mungkar secara terang-terangan. Di antara benda mungkar terang-terangannya polah nya minum dan makan ketika siang bulan Ramadan. Siang hari si malu dengan orang, si malu dengan Allah. Yang boleh masak daging bakar di atas rumahnya sampai sikit kampung cium. Jadi orang kampung tu berporet lah, bergosip lah, adakah sultannya masak daging siang-siang hari, masa si puasa, kata saya.
Jadi dengarlah Syarif Abdullah tu ribah ataupun gosip daripada cerita-cerita daripada orang kampung. Yang lelaki tu tadi ada si fulan lah, si fulan tu cerita tentang tahu wahai sultan, sekian lah. Sultan tak marah, Sultan padah dengan Abdullah tadi, sampaikan kepadanya keluar daripada kota tu. Aku berinya 8 hari untuk siapkan dirinya keluar daripada kota tu. Maka disampaikan kepada lelaki yang mulakan cerita buruk tadi. Ceritanya bukan cerita buruk lah, macam cerita buruk lah, cerita buruk tapi ribah di antara orang, gosip. Jadi dia sampaikan kepada lelaki tadi, Sultan madah kau kena keluar daripada situ. 8 hari nya beri. Padahal Sultan 4 hari aku mau. Yang melawan balik. Jadi Syarif Abdullah tak takut. Ya Allah danya. Mun aku pada macam aku orang ajar bunyi aku tak padahnya. Bingungnya. Nya bingung macam ni nya nak madah dengan Sultan. Kalau jadi dengan Sultan jadi laki tu cabar. Beri 4 hari je aku boleh keluar. Nya takut Sultan tu akan marah dan bunuh orang. Nya mau jaga nyawa. Nya si mau ada berlaku pertumpahan darah. Jadi oleh kerananya dia dalam keadaan buntu, dia pergi jumpa dengan seorang ulama dekat Huraidah, nama Al-Habib Said Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Dia pergi, kebetulan dia jumpa, dia sampai dekat Huraidah waktu subuh. Bagai dia jumpa, dia ceritakan semua hal. Dia macam ni aku nak mula situasi tu. Dia macam dia si mau ada berlaku peperangan apa semua, mau menjaga hati. Dia ingat jawapan lelaki tadi bagus, jawapan lelaki orang ajar lagi. Beri aku 4 hari je katanya. Aku keluar dari situ katanya. Jadi nyapu fikir, maka apa kata Habib Umar bin Rahman Al-Attas yang ada? Qul katakanlah yang benar bi qudratillah katanya, dan dengan kudratnya Allah, Allah akan membinasakan orang yang zalim macam tu. Dan dia akan berperang dengan ahli keluarganya sendiri, dia akan mati. Makanya pun pergi, dia padah benda yang benar dan benar-benar apa yang disebutkan oleh Habib Umar bin Rahman Al-Attas tadi, dia mati dibunuh dalam peperangan saudara. Yang nak ceritakan tadi berkata benar secara, walaupun orang yang olah dosa secara terang-terangan, kita berkata benar dan akhirnya dilaknat oleh Allah SWT. Bahaya kadang-kadang bila dibayar kes tu, macam kes yang viral tuan-tuan, ada orang cuba nak nekik Kaabah, tercabut kain ihramnya, terbogel di depan Kaabah. Tapi kalau dengar video ya memang sangat pelik. Sebab apa? Sebab video ya bilanya naik atas pintu Kaabah ya, kainnya tertarik ke atas, terbogel depan Kaabah. Saya selalu pesan dengan jemaah yang pergi umrah, pakai tali pinggang. Kelak si pasal-pasal ditarik, terbogel depan Kaabah. Si pasal-pasal tu viral, memang benar viral. Terbogel depan Kaabah, nangnya terbogel. Tertarik kainnya dan yang kemudian ditarik polis turun ke bawah. Memang kena tangkap lah, kena tangkap. Mungkin selalunya orang yang over macam ni datang dari Pakistan, dari Bangladesh, selalunya yang over, yang selalunya macam terlalu berlebihan lah di dalam benda macam ni. Selalunya mungkin daripada negara lain, wallahu alam, saya pun mau tuduh juga, tapi kebiasaannya yang selalunya dalam melampau adalah daripada Malaysia. Sampailah banyak tempat ditutup kerana banyaknya orang-orang macam ni. Ala kulli hal tadi Nabi sebut hatta tamurral mar'ah bil qaum fayaqumu ilaiha ba'duhum fayarfa'u bidzailiha kama yarfa'u bidzambil na'jah. Sehingga kan ada seorang perempuan lalu tu, Nabi nak gambarkan situasi zaman kini tu. Di waktu zaman kini tu perempuan jalan depan laki, ilik janya. Yang Nabi nak madah tu menyelak kain tu macam angkat ataupun dipukul buritnya. Macam benda yang memang kita dengar lumrah lah. Dan dah Nabi nampak macam ni kita ngaco ekor kambing biri-biri betina, kita ngaco ekor macam ni lah dipolahnya dengan perempuan zaman kini tu. Ya yang Nabi nampak. Secara realitinya kita nampak si benda yang kini tu. Nampak, semua nampak. Itu adalah mukjizat Nabi. Nabi nampak benda ya. Nabi kiaskan lagi, Nabi nak beri dengan sahabat tak faham. Apa yang berarti tamurra al-mar'ah bil qaum fayaqumu ilaiha ba'dhum fayarfa'u bidzaliha, nya angkat, nya selak kainnya. Itu tu enggak di Jepun ada, di macam-macam tempat lah. Di Malaysia insya-Allah saya ada lah. Mun ada pun bahaya. Jadinya mengangkat, jadi nak menggambarkan tidak ada rasa malu dalam pola benda macam. Perasaan malu si ada dah zaman ni. Namanya malu dah, saya dah lagi dah. Relax ajaknya selak kain perempuan. Perempuan pun
Macam saya dah apa? Kebiasaan dah pola macamnya. Sehingga kan ada seorang lelaki yang melihat situasi, yang kata Nabi, ada seorang laki-laki pula yang lihat situasi ya. Laki yang kata apa? Ala wa raitaha wara al-haid. Jangan mana tadi, alangkah bagusnya kalau engkau polah benda tadi di belakang dinding. Maksudnya kau polah secara sembunyi-sembunyilah. Janganlah sampai tahap macam mana sekali. Sebablah ulama-ulama melarang umat Islam walaupun dah kahwin menunjukkan kemesraan di depan publik. Dilarang dalam agama. Kerana agama Islam tu al-haya, ada sifat malu. Jangan, kalau nak pegang tangan okeylah. Jangan sampai nak benda lalah cium. Macam ni seorang ajak ada bini. Ni si orang ingat jadi Islam mesti galak kan. Contoh orang zaman itu tunjuk sweet-sweet dekat media sosial. Simpan. Kerana benda yang bukan satu tuntutan. Kalau nak tunjuk, tunjuklah. Sikit-sikit udahlah. Jangan lebih-lebih. Kalau orang lama-lama jadi orang senang. Jadi sebabnya dalam syarak pun tidak boleh kita menunjuk-nunjuk macam ni. Last kelak kena sihir. Orang dengki sihir. Sebab dilarang. Dalam agama pun melarang kita menunjukkan kemesraan. Apatah lagi contoh, nampak burit perempuan, angkat kain perempuan di depan ramai-ramai. Sampai dah lelaki kata dia alangkah bagusnya kalau berdatuk dipolah di belakang dinding. Tak orang si nangga apa katanya. Nak tegur pun dah si berani dah. Tapi dalam hatinya benci. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Barang siapa daripada kalian melihat perkara kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Yang ini dengan kuasa lah. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau si mampu guna dengan kata-kata nasihat, si mampu juga. Zaman tu dah si mampu dah nasihat. Kita nasihat orang, kita kena marah balik. Maka last kalinya guna apa? Guna hatinya. Ya dah, alangkah bagusnya kalau nyapolah belakang dinding. Nabi kata kita membantah dengan hati itu adalah benda yang paling lemah dalam iman, tapi ialah yang paling kuat pada zaman itu. Pada zaman sahabat dia paling lemah. Tapi pada zaman kita, sampai Nabi sebut apa? Orang yang berkata-kata pada waktu itu, fahuwa yauma idzin fihim mislu Abi Bakrin. Orang yang mengucap macamnya pada hari tersebut macamnya pun kedudukan macam Abi Bakar. Macam Sayyidina Abu Bakar. Nak kata tingginya derajat orang yang nampak benda mungkar dalam hati yang terdetik, aku si suka benda tu. Jangannya polah benda macam tu. Seperti Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Menunjukkan teruknya pada zamannya. Nak menggambarkan Nabi qiyas, nak menggambarkan teruknya waktu ya. Kalau kita kenal Abu Bakar tak siapa? Nabi sebut Abu Bakar tu keimanannya, kalau iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat setelah zamannya, dia akan sama. Nak katakan kedudukan Sayyidina Abu Bakar tu tinggi. Apatah lagi Sayyidina Umar Al-Faruq. Sehingga Nabi kata faman amara yauma idzin bil ma'ruf, barang siapa yang mengajak pada kebaikan pada waktu tersebut, wa naha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, falahu ajru khamsin, dan makanya akan dapat 50 ganjaran pahala. Mimman ra'ani, dan kemudian dia beriman dengan aku, wa amana bi, beriman dengan aku, melihat aku, beriman dengan aku, wa ata'ani, dan mentaat kepada aku, dan bay'ani, dan dia telah berbai'ah kepada aku. Bila Nabi sebut ganjaran falahu ajru khamsin, artinya dapat pahala 50 ganjaran pahala, menunjukkan mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan tu benda yang sangat-sangat berat di akhir zaman. Sehingga kan siapa yang polahnya akan dapat 50 ganjaran pahala. Hadis Nabi itu adalah faedah. Barang siapa yang berani mencegah kemungkaran di akhir zaman, makanya akan dapat 50 ganjaran pahala. Itu adalah kelebihan lah. Tapi nak buat macam ni tadi, kerana kerana zamannya kelak, zaman yang kita nak tegur pun takut. Dah si berani nak tegur, dah tegur pun takut kena marah, tegur takut kena kecam. Dia yang banyak dipikir oleh orang. Sehingga kenapa dikatakan oleh Syekh Al-Ghumari, hadis ini adalah merupakan gambaran yang sangat jelas tentang masyarakat yang mendakwa mereka adalah Islam, sedangkan hakikatnya mereka berpaling daripadanya, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis. Seperti mana yang Nabi terangkan panjang lebar tentang hadis tu, ialah yang terjadi pada realiti zaman kini tu. Itu mukjizat Nabi tu.
yang mana Nabi dapat melihat kepada perkara yang bersifat masa depan. Masa depan. Nabi dapat lihat perkara yang berbentuk future. Nabi dah sebutkan tadi, orang yang pada akhir zaman tu sekian-sekian, Nabi sebutkan. Dan apa yang kita perlu pola dalam akhir zaman adalah kita mengukuhkan kefahaman kita dan mendidik persekitaran kita. Dah azan dah ke? Okay, dah azan. Jadi kita tutuplah. Jadi kita perlu kukuhkan institusi masjid kita dan sebagainya, institusi agama. Kita semua perlu ada dalam hati kita, niat kita adalah untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat buat umat. Yang kita perlu ada di dalam hati kita. Institusi masjid lah peranan paling penting sebenarnya. Sampai kalau ada masa boleh contohi Masjid Al-Bushra Merbuk. Rangga sidaknya pun macam ni, sidaknya hidupkan masjid tak. Bila nangga kita cemburu, tapi cemburu yang bagus lah. Cemburu yang bagus bila mana Masjid Al-Merbuk tu nya polah macam-macam di sia. Nya polah kedai 7E, ada mat, ada tempat riadah, ada tempat makan, food court. Tapi kita faham lah kadang-kadang masjid tu nya kekurangan tempat kan. Tapi insya-Allah dia boleh menjadi tempat yang banyak peranan-peranannya untuk untuk mendekatkan masyarakat kepada masjid. Apa kata Imam Firdaus ya? Apa dia kata? Yang badan kalau boleh di masjid tu engkau sambil legun kita engkau katanya. Sebab nak tarik orang muda pergi masjid katanya. Orang muda dan berikan mereka peranan di dalam masjid. Berikan belajarlah dengan otai-otai yang ada tu. Beri peluang dengan orang-orang muda untuk menguruskan masjid dan melontarkan idea. Jadi ia adalah benda yang sangat bermanfaat lah. Jangan kita jadi seperti setengah-setengah masjid. Saya ada kritik di Facebook benda ya, macam benda ada setengah masjid tu nya kurang memberi peluang kepada orang muda dan kemudian tadinya menjadikan orang-orang muda yang contoh merebut apa semua dijadikan kuli. Benda yang kita kena buang. Kita anggapkan orang yang berkhidmat di jalan Allah, yang berkhidmat dengan rumah Allah, tak kita kena muliakan sidaknya. Jadi ahli khidmat tu ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka memakmurkan rumah Allah, dijanjikan orang yang akan dapat naungan Allah di akhirat adalah orang yang memakmurkan rumah Allah. Dia diberi naungan di arasy kena. Jadi ia adalah di antara benda yang sangat penting kita hidupkan. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis ke-36 pada minggu depan. Dan hadis-hadis yang belakang tu kita akan baca syarah sikit-sikit saja kerana nya adalah hadis yang agak berulang dengan yang awal. Dan kebanyakannya kita dah bahaskan sebelum tu dan kita akan khatamkan insya-Allah. Jadi cukup sekadar aja, insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Saya mohon maaf kalau ada tersalah bicara, terkasar bahasa dan sebagainya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.